Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Di akhir pelajaran yang lepas, anda ditugaskan mencari semua isim, fi'il dan harf dalam surah Quraisy. Dan anda juga diminta mengenal pasti 3 jenis rangkai kata: jar majrur, mausuf sifah dan idhofah. Mari kita semak jawapannya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas perkataan lafzul jalalah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim semuanya isim sebab bermula dengan alif lam. Perkataan bismi berbaris bawah, jadi besar kemungkinan ia juga isim. Seperti yang disyorkan dalam pelajaran lepas, kita mesti selidik kenapa bismi berbaris bawah dan cuba cari harf jar dahulu. Jelas harf jarnya ialah bi yang bermaksud dengan. Jadi, perkataan bismi ialah rangkai kata jar dan majrur yang bermaksud dengan nama. Kenapa lafzul jalalah berbaris bawah? Mustahil ia isim kepada ismi sebab lafzul jalalah isim makrifah, manakala ismi pula satu isim nakirah. Ciri isimnya tidak sama. Sebaliknya, rangkai kata ismillah ialah idhofah sebab ismi nakirah dan tiada tanwin dan lafzul jalalah berbaris bawah. Perkataan Ar-Rahman dan Ar-Rahim jelas berfungsi sebagai sifah kepada lafzul jalalah sebab semua ciri isimnya adalah sama. Oleh sebab itu, terjemahan kepada ayat ini ialah dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Mengasihani. Li'ilafi Quraisy. Perkataan li'ilafi berbaris bawah. Besar kemungkinan ia isim. Mana harf jarnya? Jelas harf jarnya ialah li yang bermaksud bagi atau kerana. Ini menjadikan perkataan li'ilafi satu rangkai kata jar majrur yang bermaksud kerana kebiasaan. Perkataan seterusnya, Quraisyin, ialah satu nama khas yang mempunyai tanwin. Ingat, walaupun tanwin secara amnya melambangkan sesuatu isim yang nakirah, nama khas masih boleh berakhir dengan tanwin dan kekal makrifah. Seperti nama Rasulullah SAW. Ia kekal makrifah walaupun mempunyai tanwin. Soalannya, mengapa Quraisy berbaris bawah? Ia berbaris bawah sebab ia mudhaf ilaih. Perkataan sebelumnya, ilafi, satu isim nakirah sebab tak ada alif lam dan juga tak ada tanwin. Jadi, ilafi Quraisyin ialah satu idhofah yang bermaksud kebiasaan Quraisy. Mustahil bagi rangkai kata ilafi Quraisyin menjadi mausuf sifah sebab ilafi nakirah manakala Quraisyin pula isim makrifah. Ciri isimnya berbeza. Jadi, ayat ini boleh diterjemah kepada kerana kebiasaan Quraisy. Macam ayat tergantung kan? Jika anda baca tafsir, anda akan faham bahawa surah Quraisy bersambung dengan surah sebelumnya, yakni surah Al-Fil. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. Tadi kita dah kenal pasti bahawa ilafi ialah satu isim yang bermaksud kebiasaan. Him tak nampak macam isim sebab ia berbaris sukun. Tetapi mustahil ia satu harf sebab harf tidak boleh melekat di hujung sesuatu perkataan. Harf hanya boleh melekat di pangkal atau di depan sesuatu perkataan. Jadi, apakah him? Him ialah isim istimewa yang dipanggil dhamir. Dhamir dalam bahasa Melayu ialah kata nama ganti diri, pronouns dalam bahasa Inggeris. Ia termasuk dalam golongan isim mabni, iaitu isim yang hujungnya tidak berubah dalam apa-apa keadaan sekalipun. Sebelum ni, kita dah belajar kalau sesuatu perkataan itu ialah gabungan dhamir yang melekat kepada isim, perkataan itu mesti idhofah
di mana dhamir melekat menjadi mudhaf ilaih dan isim menjadi mudhaf. Seperti perkataan kaidahum dan rabbuka dalam surah Al-Fil di pelajaran yang lalu. Hum dan ka adalah dhamir melekat. Jadi, perkataan ila fihim ialah satu idhafah yang bermaksud kebiasaan mereka. Mereka di sini merujuk kepada Quraisy. Kita tengok perkataan seterusnya. Jelas, ia isim sebab berakhir dengan ta marbutah. Asyita'i juga isim sebab ia bermula dengan alif lam. Kenapa asyita'i berbaris bawah? Rihlata bukan harf jar. Jadi, ini jelas bukan kes jar majrur. Mungkinkah rihlata menjadi mudhaf? Ia isim nakirah dan tiada tanwin. Jadi, rihlata memenuhi syarat untuk menjadi mudhaf. Maka, jika ia nampak macam idhafah, kita boleh buat kesimpulan ia memang idhafah. Perkataan wasaif bermula dengan waw dan diikuti dengan hamzah wasal dan alif. Satu fakta mengenai hamzah wasal yang anda mungkin tak tahu. Ia biasanya terletak di depan atau pangkal sesuatu perkataan, bukan di tengah. Jadi, disebabkan hamzah wasal di dalam perkataan wasaif terletak di tengah, kita boleh buat kesimpulan ia adalah gabungan dua perkataan, wa dan as-saif. Sekarang kita boleh nampak perkataan as-saif bermula dengan alif lam makrifah. Jadi, jelas ia adalah isim. Soalannya, kenapa wasaif berbaris bawah? Perkara pertama yang kita selalu lakukan bila isim berbaris bawah ialah cari harf jar, bukan? Perkataan wa memang salah satu daripada huruf jar yang digunakan untuk bersumpah dan wa bermaksud demi. Tetapi wa yang bermaksud demi biasanya diletakkan di awal sesuatu ayat, bukan di tengah-tengah ayat seperti ini. Perkataan wa di sini bukan harf jar dan ia tidak bermaksud demi. Ia sebenarnya bermaksud dan ia dari kumpulan harf yang kita akan belajar sekarang, iaitu harf ataf atau huruf ataf. Huruf ataf ialah kata-kata sambung atau conjunctions. Ataf bermaksud cenderung kepada sesuatu or inclined to something. Huruf-huruf ataf boleh mendahului mana-mana isim atau fi'il. Ia berfungsi sebagai kata sambung yang menghubungkan perkataan selepas harf ataf dengan perkataan yang sebelumnya. Ia menyambungkan isim dengan isim, fi'il dengan fi'il. Dan peranan pentingnya ialah untuk memastikan i'rab isim yang terletak selepas harf ataf akan mengikut i'rab isim yang sebelumnya. Dalam ayat tadi, harf ataf wa menyambungkan perkataan as-saif dengan asyita'i. I'rab asyita'i ialah jar. Kesannya, i'rab as-saif juga akan mengikut menjadi jar. Berikut adalah semua huruf ataf dalam bahasa Arab. 4 daripada huruf ini ada kembar yang mempunyai fungsi yang berlainan. Mereka ada kembar yang bukan huruf ataf. Harf waw ada banyak jenis dan maksud. Antaranya waw ataf yang bermaksud dan, waw jar yang bermaksud demi, waw hal yang bermaksud dalam keadaan, dan waw ibtida' yang memulakan ayat dan biasanya tidak diterjemahkan. Harf fa pun ada lebih dari satu jenis. Fa dari kumpulan huruf ataf bermaksud lalu atau maka dan menunjukkan turutan. Ada fa dari kumpulan huruf lain yang berfungsi sebagai jawab kepada syarat. Harf la ada beberapa jenis juga. Ada la ataf, la nahi, la nafi dan lain-lain. Semuanya bermaksud tidak atau bukan, tetapi cara penggunaannya berbeza. Selain dari hatta yang bermaksud termasuk, including, dari kumpulan harf ataf, ada sekurang-kurangnya 2 hatta lain.
hatta huruf jar yang kita dah belajar dan hatta huruf nasab yang hanya terdapat sebelum fi'il. Kedua-duanya membawa maksud sehingga. Kesimpulannya, anda perlu hati-hati dengan 4 huruf ataf yang ada kembar ini. Jangan buat ketanggapan huruf wa, fa, la dan hatta semuanya huruf ataf. Ada banyak lagi kumpulan harf lain yang kita belum pelajari. Di tahap ini, cukup untuk anda tahu bahawa perkataan-perkataan ini adalah huruf ataf. Saya keluarkan harf hatta sebab penggunaannya sebagai huruf ataf hanya berlaku dalam beberapa keadaan tertentu sahaja. Ia tidak sekerap penggunaannya sebagai harf nasab dan harf jar. Begitu juga dengan la ataf. Penggunaannya tidak sekerap la nafi dan la nahi. Jadi saya keluarkan dari senarai kita. Yang tinggal hanya 8 huruf ataf. Anda perlu hafal perkataan-perkataan ini dan maksudnya. Kita akan belajar dengan lebih mendalam mengenai huruf ataf dan penggunaannya di masa hadapan insya-Allah. فليعبدوا رب هذا البيت. Perkataan fal ya'budu berakhir dengan huruf mad waw dan alif ziyadah. Alif yang bulat kecil tu dan tidak disebut dalam bacaan. Waw dan alif ziyadah di akhir perkataan ialah salah satu tanda fi'il yang kita pernah belajar. Malah perkataan fal ya'budu adalah gabungan dua perkataan, harf fal yang kita belum belajar dan fi'il ya'budu. Rabba tak ada tanda fi'il maupun tanda isim, tapi dalam surah Al-Fil kita dah belajar perkataan Rabbuka bermaksud Tuhan engkau. Rabba dan Rabbu perkataan yang sama, hanya i'rabnya berbeza. Rabba ialah isim yang bermaksud Tuhan, jadi ia mufrad dan jantinanya muzakkar sebab ia tidak berakhir dengan ta marbutah. Ia nakirah sebab tak ada alif lam dan i'rabnya nasab. Kita kaji perkataan seterusnya, hadza. Perkataan ini tidak ada tanda isim maupun tanda fi'il. Sebenarnya, ia adalah isim isyarah yang bermaksud ini. Isim isyarah merupakan salah satu kumpulan isim istimewa yang kita perlu hafal. Ingat lagikah apa itu isim isyarah? Isim isyarah ialah kata tunjuk seperti itu dan ini yang digunakan untuk menunjuk benda yang dekat dan yang jauh. Ia termasuk dalam golongan isim mabni, iaitu isim yang hujungnya tidak akan berubah dalam apa-apa status i'rab sekalipun. Dan sebelum ini kita dah belajar bahawa semua isim isyarah ialah makrifah. Disebabkan ia adalah isim, perkataan hadza mesti ada bilangan dan jantina. Anda belum diajar dengan mendalam mengenai isim isyarah, tapi saya akan beritahu bahawa bilangannya mufrad dan jantina hadza ialah muzakkar. I'rabnya boleh jadi rafa', nasab atau jar. Kita tak boleh tentukan i'rab hadza hanya dengan melihat hujung perkataan hadza sebab ia isim mabni. Sekarang kita ada dua isim sebelah menyebelah. Apakah jenis rangkai kata ini? Mustahil bagi rangkai kata Rabba hadza menjadi jar majrur sebab tak ada huruf jar di sini. Mustahil juga ia mausuf sifah sebab ciri-cirinya tak sama, satu makrifah, satu nakirah. Hanya ada satu kemungkinan saja, ia satu idhafah dan i'rab hadza mesti jar. Biasanya kita akan terjemah idhafah seperti ini ke dalam bahasa Inggeris sebagai Rabba of hadza, Lord of this. Dalam bahasa Melayu, terjemahannya Tuhan of ini, Tuhan kepada ini. Tetapi terjemahannya macam tak betul kan? Seperti maksudnya tergantung. Kenapa ya? Tunggu sekejap, insya-Allah nanti soalan ini akan terjawab. Perkataan al-bait jelas isim sebab ia bermula dengan alif lam. Sekarang kita ada satu lagi pasangan dua isim sebelah menyebelah. Kalau kita
kaji ciri-ciri isimnya, hazal bait nampak seperti rangkai kata mausuf sifah sebab mereka mempunyai ciri-ciri isim yang sama. Tetapi bolehkah rumah menjadi sifat kepada perkataan ini? Macam tak logik. Sebenarnya rangkai kata hazal bait bukan mausuf sifah, tapi ia adalah sejenis rangkai kata baru yang kita akan belajar sekarang. Bila satu isim isyarah diletakkan di hadapan sebarang isim yang bermula dengan alif lam makrifah, terbentuklah satu rangkai kata baru yang saya panggil rangkai kata itu ini untuk memudahkan kita. Sebenarnya ada nama khas untuk isim begini, tapi kita belajar nama Arabnya di lain kali. Bila nak terjemahkan rangkai kata itu ini, kita mesti terjemahkan isim yang bermula dengan alif lam dahulu, diikuti dengan isim isyarah. Contohnya, zalikal kitab diterjemah kepada buku itu dan hazihi syajarah pula diterjemah menjadi pokok ini. Rangkaian itu ini bukan satu ayat lengkap. Ia hanya satu rangkai kata yang tidak boleh dipisahkan dari segi terjemahan. Sebab itulah, bila kita membaca Al-Quran, kita tak disyorkan berhenti di antara isim isyarah dan isim yang bermula dengan alif lam selepasnya. Jadi, berbalik kepada idhofah rabba hadha tadi, sebab hazal bait ialah satu rangkai kata itu ini yang tidak boleh dipisahkan dari segi terjemahan, kita tak boleh terjemahkan rabba hadzal bait satu persatu mengikut aturan sebagai Tuhan ini rumah. Bunyi bahasanya pun tak sedap didengar. Sebaliknya, disebabkan hadzal bait satu rangkai kata itu ini yang bermaksud rumah ini, kita mesti terjemahkannya tanpa dipisahkan. Jadi, terjemahannya Tuhan rumah ini. Baiklah, saya harap anda faham penjelasan tadi, tapi saya nak tanya satu soalan. Kenapa al-bait berbaris bawah? Haza bukan huruf jar dan tadi saya kata hazal bait bukan idhofah. Jadi, kenapa al-bait masih berbaris bawah? Perkara kedua tentang rangkai kata isim isyarah yang anda perlu tahu ialah i'rab bagi sebarang isim yang bermula dengan alif lam yang terletak selepas isim isyarah akan mengikut i'rab isim isyarah tersebut. Disebabkan al-bait ada alif lam dan terletak selepas hadha, i'rab al-bait akan mengikut i'rab hadha. Tadi kita dah buktikan bahawa i'rab hadha ialah jar sebab ia mudhaf ilaih kepada rabba. Jadi status i'rab al-bait pun ikut jar juga. Sebab itulah ia berbaris bawah. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Perkataan allazi bermula dengan alif lam. Jelas ia isim. Ia bermaksud yang dan tergolong dalam kumpulan isim yang dipanggil isim mausul. Kita akan bincang tentang isim mausul dengan mendalam di lain pelajaran insya-Allah. Kita dah banyak kali berjumpa dengan perkataan hum di hujung perkataan. Dalam surah Al-Fil yang kita dah belajar, perkataan hum disebut 2 kali. Kaidahum, rancangan jahat mereka, dan faja'alahum, maka dia menjadikan mereka. Jelas, hum bermaksud mereka dan ia adalah satu dhamir atau kata nama ganti diri. Perkataan at'ama tiada tanda isim. Malah, ia menepati salah satu tanda fi'il, yakni ia mengikut pula perkataan af'ala. Huruf pertama, hamzah. Huruf kedua, berbaris mati. Huruf ketiga dan keempat, berbaris atas. Bagaimana pula dengan perkataan min? Boleh ingat lagi ke maksudnya? Min ialah harfu jar yang bermaksud dari atau daripada. Jadi, jelas min ju' ialah rangkai kata jar majrur yang bermaksud daripada kelaparan. Perkataan seterusnya,
wa amanahum. Sekali lagi, kita jumpa hum di hujung kalimah. Anda patut dah kenal perkataan ini. Hum ialah dhamir bermaksud mereka. Sebenarnya, wa amanahum adalah 3 perkataan. Harf wa yang bermaksud dan, perkataan amana dan dhamir hum. Mustahil bagi wa di sini ialah harfu jar yang bermaksud demi, sebab perkataan amana tak ada tanda isim dan ia tidak berbaris bawah. Lagipun, wa di sini terletak di tengah ayat. Selalunya, perkataan wa demi akan memulakan suatu ayat. Nanti kita akan belajar bahawa perkataan amana ialah satu fi'il yang bermaksud telah beriman atau telah memberi keselamatan. Akhir sekali, jelas min khauf ialah rangkai kata jar majrur yang bermaksud daripada ketakutan. Alhamdulillah, kita dah selesai mengkaji surah Quraisy. Sekarang kita buat ringkasan apa yang telah dipelajari hari ini. Di pelajaran-pelajaran yang lalu, kita sudah belajar tentang 3 rangkai kata. Rangkai kata pertama, jar majrur, di mana huruf jar diikuti oleh isim yang i'rabnya mesti berstatus jar. Kedua, idhafah, yakni gabungan 2 isim di mana isim pertama atau mudhaf mesti nakirah dan tiada tanwin dan isim kedua atau mudhaf ilaih mesti i'rab jar. Rangkai kata ketiga, mausuf sifah. Sifah ialah kata sifat atau adjektif dan mausuf pula ialah isim yang disifatkan. Kedua-dua mausuf dan sifah mesti mempunyai 4 ciri isim yang sama. Hari ini kita telah belajar satu lagi rangkai kata baru yang saya panggil rangkai kata itu ini. Rangkai kata ini terbentuk bila isim isyarah bertemu satu isim yang bermula dengan alif lam. Kedua-dua isim mesti mempunyai 4 ciri yang sama. Kedua-duanya makrifah, bilangan, jantina dan i'rabnya juga sama. Ia mesti terletak sebelah menyebelah, tidak boleh dipisahkan oleh perkataan lain. Dan ia boleh diterjemah kepada apa-apa isim ini atau apa-apa isim itu. Kita juga telah belajar tentang huruf athaf atau kata sambung or conjunctions. Yang kita perlu tahu ialah jika huruf athaf terletak sebelum sesuatu isim, ia tidak akan menukar i'rab isim itu. Ia hanya memastikan i'rab isim yang terletak selepas huruf athaf akan mengikut i'rab isim yang di sebelumnya. Seperti dalam ayat kedua surah Quraisy, perkataan as-saif didahului huruf athaf wa yang bermaksud dan. I'rab as-saif akan mengikut i'rab isim sebelum harf wa iaitu asyita. Berikut adalah 8 huruf athaf yang kerap didapati dalam Al-Quran. Seperti biasa, ada kerja rumah untuk anda. Kerja rumah kali ini mudah saja. Anda diminta hafal 8 huruf athaf berikut. Ini cara saya menghafal 8 huruf ini. Wafa awam summa imma balakin. Wafa awam summa imma balakin. Itu saja pelajaran kita untuk hari ini. Saya akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.